khabar semua? Khabar Ustaz? Ya, Baik, Alhamdulillah. Boleh kita mula? Ya, silakan. silakan Ustaz. Okay, baik. Kita mula, Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita kembali semula dalam program mingguan kita iaitu tadabbur dengan soalan, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di Zoom, yang berada di Facebook dan juga YouTube. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bertemu dalam siri yang ke-24. Dalam siri yang ke-24 tadabbur dengan soalan, dan kita berada pada halaman 13 ya daripada surah Al-Baqarah ayat 84 dan 85. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita selalu memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu adalah salah satu daripada teknik bagaimana kita ini dapat menghadapi cabaran akhir zaman, iaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, surah ke-18. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala, segala pujian bagi Allah ya yang menurunkan Alkitab kepada hamba-Nya yang tidak ada kebingkukan di dalamnya, meluruskan cara kita berfikir, cara kita berperasaan dalam akhir zaman yang penuh pancaroba ya. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang konsisten bersama pada hari ini ya, pada setiap hari Selasa jam 9.15 malam, dan insya-Allah kita berakhir maksimum pada jam 10.30 malam insya-Allah. Jadi apa khabar semua yang berada di Zoom, semua sihat? Apa khabar semua? Sihat Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah, Ustaz. kalau dari segi suara dan juga visual, kalau jelas tolong maklumkan di ruang komen tersebut lokasi masing-masing ya, dan juga jelas tak jelas untuk kita check sound system sebelum kita bergerak dalam masa mungkin seminit dua lagi kepada dua ayat sahaja pada hari ini, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 84 dan 85 ya. Jadi alhamdulillah, macam mana di clear tak clear? Okey, boleh maklumkan di ruang komen tersebut. Okey, Ita daripada Rawang clear, jelas, alhamdulillah. Melaka jelas. Oh, saya baru balik daripada Melaka. Okey, alhamdulillah. Minggu ni saya insya-Allah kalau tak ada aral, insya-Allah bergerak ke Kuantan, Pahang ya. Pada hari Sabtu bergerak, dan program pada hari Ahad pagi ya di Kuantan, insya-Allah. Kalau ada orang Kuantan nanti harapnya dapat berjumpa, tapi lokasi programnya Ustaz Tarmizi yang tahu ya. Saya menemani saja insya-Allah. Daripada Batu Pahat jelas, daripada KL Ailin Wan Rogayah, Rambau. Okey, alhamdulillah. Daripada PJ Azimah ya. Senawang Sharifah, Sharifah Anum Nur Hayati di Alustar, Kedah, alhamdulillah ya. Puan Mazna dan juga seterusnya kepada tuan-tuan haji yang bersama pada hari ini ya. Puan Ella daripada Seri Kembangan, Kuching, Puan Masbah Madun, Muhammad Faizal. Jelas ya, Muhammad Faizal daripada mana tu Muhammad Faizal? Okey, Sungai Siput Nur Adilah, Lumut. Alhamdulillah. Haji Nasir Shah Alam ya, orang Shah Alam, dekat je lah ni tempat saya. Okey, Temeloh Mak Lang ya, dan Puan Rokiah daripada Subang Jaya. Baik. Alhamdulillah, daripada Johor Bahru ya, Tuan Muhammad Faizal. Lama dah saya tak pergi ke Johor ni. InsyaAllah harapnya nanti ada ruang-ruang ya, bukan mudah nak bergerak dari ke tempat-tempat lain disebabkan oleh komitmen di My Quran Time ya, untuk live, untuk rakaman, untuk bersama tuan-tuan sekalian. Tapi alhamdulillah, harapnya dengan ruang kita pada setiap minggu pada hari Selasa ini memberi semangat pada semua ya, memberi semangat. Dia sebenarnya cabaran untuk kita konsisten ini ialah yang pertama dalam surah Hud, Allah menyatakan yang pertama ialah jangan melampau
kan, jangan melampau. Yang keduanya ialah kita jangan cenderung pada perkara yang zalim, kita solat, dirikan solat, dan juga yang keempat rukun istiqamah ini sabar. Yang kita nak bersama pada hari Selasa ini perlukan kesabaran, ya. Banyak perkara lain, banyak sebab lain yang boleh menyebabkan kita terkandas pada hari Selasa, ya. Saya sendiri pun dia semangat tu kena kuat sikit, ya. Alhamdulillah kita bertemu pada siri yang ke-24. Kalau kita tengok 24 minggu lah, 24 minggu lebih kurang setengah tahun, ya, setengah tahun, dan kita baru sahaja memulakan tahun 2022. Alhamdulillah, ya. Baik. Jadi hutan melintang Puan Rosmawati Butterworth Ummi Sapuan, kita nak memulakan, ya, dengan kita memulakan dengan Al-Fatihah kita pada hari ini, ya. Kita mulakan. Ya, kita baca, tuan-tuan di rumah baca dan saya baca bersama dengan tuan-tuan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pun melewati 12 muka surat, ya, 12 muka surat daripada surah Al-Baqarah. Kita perlahan-lahan, ya, setiap minggu sekitar setengah muka surat untuk sama-sama kita melihat apakah panduan daripada Al-Quran untuk kita jadikan panduan, ya, untuk jadikan sebagai hidayah memimpin kita dalam kehidupan kita seharian. Dan bercakap tentang hidayah, kita maklum bahawa hidayah ini ada pelbagai peringkat dan kita nakkan kalau boleh berada pada peringkat nombor 3, nombor 4 yang dinyatakan Al-Asfahani, ya, iaitu bercakap tentang hidayah daripada Quran, hidayah yang ditunjukkan oleh Rasul, nombor 3, dan nombor 4 itu adalah apabila kita dipimpin, ya, sampailah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada hari ini kita nak meneruskan, kalau sebelum kita baca ayat 84 85, mungkin ada sebarang persoalan, ya, ataupun ada pertanyaan ke daripada minggu-minggu lepas, review ke, ya, pertanyaan ataupun review kepada minggu lepas. Saya buka kepada yang berada di Zoom. Di Zoom ada berapa orang sekarang, ya? Ada 82, ya, dan di online sekarang ini kita ada 88, ya. Boleh share, ya, boleh share dengan rakan-rakan yang ada yang lain. Moga-moga rakan-rakan kita pun dapat mengambil manfaat. Ya, mungkin ada yang clash dengan program-program lain, tak apa, ya. Yang penting kita share agar rakan-rakan kita yang lain pun dapat mengikuti di tengah-tengah nanti ke. Mungkin ada yang baru balik daripada masjid. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan, ya, insya-Allah. Okey. Silakan di ruang soalan ataupun di Zoom kalau ada yang nak bertanya soalan ataupun review kepada apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Minggu lepas. Muka surat 12. Ada yang nak berkongsi? Bau Ustaz. Silakan. Ada yang nak berkongsi? Muka surat 12. Haji Nasir daripada Shah Alam, mana tahu nak berkongsi apa yang ada pada muka surat 12 minggu lepas, ataupun yang lain juga buka je mic tersebut dan terus kongsikan. Ada? Silakan. Ada yang baru join, ya. Haslin Cik Dir. First day tak apa. Yang first day ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang dah lama datang. Yang dah lama datang ni yang
Ini minggu ni ada soalan pertama, iaitu apa review daripada minggu lepas. Ini mencabar ni kan, nak review balik tu yang ya, dia mengejutkan bagi sebahagian ya, kerana mula dengan soalan dulu. Tapi tak apa, kita bagi peluang kepada siapa? Silakan. Yang di Zoom terutamanya. Pasal kalau di Facebook tu mungkin nak kena type panjang pula kan. Saya cuba Ustaz. Saya Okay, Aileen. Uh-huh. I think minggu lepas kita cakap kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia masyarakat, especially dengan anak yatim dan yang miskin untuk menjadi orang beriman. So kita bincang detail of orang-orang yang beriman. Kita kena mengabdikan semua sumber kita untuk Allah, untuk jalan Allah. Termasuk solat, zakat, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Uh-huh. Okey, terima kasih Puan Aidin ya, sudi berkongsi pada awal ini. Mudah-mudahan untuk jadi baik. Itu adalah daripada ayat yang ke-83 ya. Ayat 83 kita bercakap tentang perjanjian yang diambil kepada Bani Israel ya, Bani Israel, dan juga Bani Israel ini adalah orang beriman pada zaman Nabi Musa, tetapi juga ia adalah satu perjanjian yang konsisten berada pada zaman ini, iaitu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila kita mesti menyembah kepada Allah ya, sahaja, tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga wabil walidain, iaitu kita berbuat baik kepada dua ibu ayah kita, wazil qurba wal yatama ya, berbuat baik kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin ya, dan juga bercakap husna, bercakap baik ya, sesama manusia. Jadi itu adalah tanggungjawab kita ya, tanggungjawab kita sebagai seorang yang menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang ke atas muka bumi ini, dia ada kontrak ya, kontrak perjanjian, bukannya happy-happy duduk-duduk kat sini makan minum tidur apa sebagainya, lepas tu nanti bye-bye ya, bye-bye dunia ya, selamat meninggal dunia dan lepas tu habis. Bukan. Ia sebenarnya di sini adalah tempat kita mengotakan janji, nanti Allah akan mengotakan janjinya bila sampai di akhirat nanti, bila diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tempat bekerja, tempat beramal. Bekerja itu bahasa Melayu, tapi bahasa Arabnya adalah amal. Kita bertindak, ambil tindakan secara sedar ya. Amal itu maksudnya tindakan secara sedar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita baca Quran sebenarnya untuk menyedarkan kita. Nama lain bagi Quran ini adalah az-zikr. Az-zikr itu adalah satu peringatan. Pasal kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa ya, ataupun kita lalai, maka Al-Quran ini mengingatkan kita dari masa ke semasa. Dan bagi tuan-tuan yang ikut My Quran Time, kita tahu bahawa salah satu daripada perjuangan sahabat ya bersama Rasulullah di Mekah itu adalah perjuangan Quran. Perjuangan Quran. Disebabkan apa? Banyak fardu, haji, zakat, puasa tak ada lagi. Tak ada lagi di Mekah ya. Jadi iman dan amal soleh berada di Mekah itu adalah beriman pada Nabi, beriman pada Allah, dan amal solehnya komitmen ya bersama dengan Al-Quran, perjuangan Al-Quran. Baik, jadi ini adalah kesimpulan ataupun satu review. Alhamdulillah. Satu lagi review muka surat 12. Ya, silakan kalau ada yang nak berkongsi satu lagi. Penting review ini agar kita nanti masuk bulan Ramadan nanti kita boleh dah tengok kepada muka surat 1 hingga 12. Dan bagi tuan-tuan yang ikut kunut ya, besok pada hari Rabu, setiap hari Rabu kita ada buat program kelas ulang kaji nota. Kali ini dah masuk pada juz yang kedua pun boleh kita ada 1, 2, 3 kelas berkaitan dengan Quran ini. Ada yang mood lambat namanya, kalau saya lah yang bawa sesi. Mood lambat ialah tadabbur dengan soalan. Mood cepat, lebih cepat, cepat betul, itu namanya kunut. Kelas ulang kaji nota setiap hari Rabu. Yang satu halaman Quran Time. Itu 3 lah, 3 perkara. Tapi yang konsisten, yang dah beratus-ratus episod, sudah pastinya Quran Time ya. Baik, silakan satu lagi.
yang nak berkongsi secara lisan lah ya. Yang type tu okey, boleh type, tapi yang secara lisan. Ini kelebihan yang berada di Zoom untuk menyimak kepada kefahaman. Kalau katakan di Quran Time ke tak dapat saya nak simak, ataupun kalau kunut pun sebenarnya almost macam saya bercakap dengan satu hala saja. Tapi di tadabbur dengan soalan ni kita boleh dengar review kefahaman tuan-tuan untuk kita semak bersama insya-Allah. Silakan satu lagi daripada muka surat 12. Silakan, ada yang daripada Zoom secara verbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Nasir dari Shah Alam. Berkenaan Ya, dengan ayat 70 sekejap yang mengatakan mereka ni, saya rasa tu orang Israel kan, yang masuk api neraka beberapa hari saja tu. Itu ikut fahaman mereka tu Ustaz. Boleh Ustaz perjelaskan lagi tak? Apa dimaksudkan dengan beberapa hari saja tu? Ayat ke-80. Ya. Ya betul. Ayat 80. Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari yang sedikit saja. Sebab saya pernah dengar ceramah daripada orang-orang Yahudi ni lah, daripada YouTube. Memang dia percaya macam tu, dia masuk api neraka beberapa hari, kemudian dunia ni yang mereka faham ni akan jadi syurga mereka. So after dah masuk neraka beberapa hari, dia akan masuk syurga, tapi syurga mereka tu di dunia. Itu yang kalau dari segi Islam tu macam mana dia punya tafsir ayat yang ke-80 ni. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Haji Nasir ya. Jadi kita highlight kepada apa yang kita bincang pada minggu lepas ya. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, pada ayat yang ke-80. Iaitu mereka bercakap, siapa mereka ini? Bani Israel, orang Yahudi, mereka mengatakan lan tamassana an-nar. Tidaklah api neraka itu menyentuh kami ini kecuali ayyaman ma'dudah, iaitu beberapa hari sahaja. Ini adalah keimanan mereka ya, tetapi keimanan mereka yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah cara berfikir mereka? Keimanan mereka ini iaitu mereka kata bahawa kami buat jahat macam mana pun, kami paling hebat pun kena masuk neraka beberapa masa, beberapa hari. Ya, ayyam ni bukan sekadar beberapa hari yang ikut hari Isnin, Selasa, Rabu kita ya. Ayyam ini, yaum dalam Al-Quran ini maksudnya ialah beberapa masa ya. Yaum di sisi Allah itu sudah tentunya di akhirat berbeza dengan yaum di sini ya. Jadi lebih panjang lagi. Tapi poinnya ialah apa? Orang-orang Yahudi ini mereka merasakan bahawa buat silap okey. Ya, buat dosa okey, nak buat corruption ke apa sebagainya itu is okay ya. Pasal apa? Pasal nanti kita kalau kena denda pun sikit je, masuk api neraka kejap-kejap tu, lepas tu kita dibersihkan, masuk syurga juga ya, masuk syurga juga. Jadi ini mindset yang ada pada mereka memandang kecil kepada dosa. Ini yang kita nak belajar ya, agar kita jangan sampai orang Islam mempunyai mindset begini. Dan mindset ini adakah ia berlaku kepada orang Islam juga? Ada kan? Ada yang menyatakan bahawa kita asalkan kita lahir Islam, kita buat dosa ke apa ke, tak sembahyang pun tak apa, nanti akhirnya masuk ke syurga juga. Ada tak tuan-tuan dengar pendapat begitu? Tak payah sembahyang pun tak apa, yang penting ialah saya Islam, akhirnya saya masuk syurga. Yang penting ada iman dalam diri saya. Pernah dengar macam tu? Pernah kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau pernah dengar begitu, itu adalah cara fikir Bani Israel. Ya, cara fikir orang Yahudi. Mereka merasakan bahawa mereka adalah the chosen one. Ya, mereka adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah nyatakan dalam ayat ini, qul attakhadtum indallahi ahda. Sejak bila pula engkau ambil, telah Allah dah buat perjanjian macam tu? Kan? Sejak bila pula register je lahir Islam, lepas tu terus sahaja, ataupun Yahudi, terus sahaja masuk syurga, ataupun kalau buat silap sikit masuk neraka, lepas tu masuk syurga. Ya. Jadi nak ceritanya ialah memang umat Islam kalau katakan dia tersilap, kalau tidak diampunkan, di azab ya,
dan kemudian dia diizinkan dengan izin Allah SWT ke syurga, tetapi itu bukan menjustifikasikan untuk kita berbuat keburukan. Itu poin dia, ya. Orang Yahudi ini dia merasakan bahawa tak apa kot, neraka tu kecil je, kan, dosa tu kecil je, yang penting ialah kita masuk syurga. Walaupun akidahnya, walaupun dia tidak mengikut ibadah yang sepatutnya, it's okay, kan. Dia rasakan bahawa mereka akan dipandang mulia, diutamakan, diberikan fadal oleh Allah SWT, sebagaimana mereka diberikan banyak nikmat, diberikan rasul-rasul yang amat banyak dalam kaum mereka. Jadi kita tidak boleh rasa selamat. Itu yang kita belajar daripada ayat ini pada minggu lepas. Tak boleh rasa selamat, kan. Pasal ada je saya jumpa orang yang dia rasa bahawa dia Islam, ya, dan dia tak nak sembahyang. Dia tak nak sembahyang dan dia rasa bahawa dibagilah alasan macam mana sekalipun, dan dia merasakan bahawa sembahyang itu kecil kalau tak sembahyang. Dia rasa dosa tak sembahyang itu kecil. Tak apalah, nanti dia Islam kan, nanti dia masuk syurga juga. Siapa cakap? Siapa cakap? Kan? Padahal sebenarnya dalam hadis Nabi, kalau katakan seseorang itu meninggalkan solat, kan? Meninggalkan solat sehingga kan merasakan bahawa kewajipan itu kecil, tidak penting, ia boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mahu menyatakan terus orang ini kafir, ya, tetapi kita nak menyatakan bahawa ini besar. Ini besar. Kita bukan boleh main-main dia, alah solat kot, ya, tak apalah, kan. Takkanlah Tuhan nak, dia dah Islam, kan. Poinnya ialah apa? Poinnya ialah ini peraturan daripada Tuhan, kan. Kalau kita speed up dekat highway contohnya, kan, kalau dah lebih 110, bila kena panggil ataupun kena tahan itu, kalau kena saman ke, itu dah peraturan, kan. Kita boleh cakap alah bang, kan, ataupun tok ke ataupun cikgu ke, kalau kita panggil polis, kan, kita boleh cakap alah bolehlah sikit-sikit kau tim sikit, alah takkanlah tak boleh lebih 10 km per jam ataupun terlebih sampai 150, kereta saya laju, boleh je, kan, kita cakap begitu. Dan JPJ ke Pak Polis tu cakap apa? Okey, tolong beritahu dekat dalam mahkamah. Kan? Tolong beritahu dalam mahkamah, bukan dekat sini. Bukan dekat sini. Cuba bayangkan kalau kita berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah kata di mahkamah nanti bukan sekadar kita dengan Allah sahaja, seluruh manusia akan menyaksikan temasya ataupun pengadilan tersebut. Jadi kalau kita kautim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang lain pun nak kautim juga. Firaun pun nak kautim, kan. Firaun pun cakap, alah saya hari itu tersilap, saya sebenarnya dah jaga Nabi Musa, takkan tak boleh timbal balik sikit, saya bunuh Bani Israel itu pun, kau kan kaya Allah. Negotiation tersebut, ya, kita tak boleh buat-buat di hadapan Allah. Di depan manusia pun kita dah takut, ya, apatah lagi kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ini sebagai respon kepada Tuan Haji, ya, bertanya sebentar tadi, di mana Allah menyatakan dalam ayat 80 itu falan yukhlifallahu ahdah, ya, di mana Allah tidak mungkin akan memungkiri janjinya. Tapi poin ni, Allah tidak pernah janji, ya, kepada orang yang claim bahawa saya masuk neraka beberapa hari. Ya, malah beberapa hari itu pun menakutkan perkataan itu. Pasal hari di sisi Allah tak sama dengan hari di sisi kita. Sampaikan ada yang 1000 tahun di sisi kita ini sama dengan satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkanlah 1000 tahun kita hidup 60 tahun pun dah perik, kan. Cuba bayangkan, ya, apabila 1000 tahun, dan bila cakap di sini beberapa hari, ya, ayam ini bukan sekadar beberapa hari, 3-4 hari, boleh jadi 10 hari, boleh jadi berapa ratus ribu tahun hari, ya. Jadi jangan dipandang kecil kepada neraka ataupun azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu harap kita kalau ada yang kata, Puan Sharifah kata ada yang anggap diri masih muda tak perlu solat, nanti dah tua baru nak buat, ya. Jangan pandang begitu. Pasal tua tak pastinya jadi muda tak semestinya jadi tua, dan tua tak semestinya akan jadi tua lagi. Maksudnya ada lagi umur, kan. Kita kena utamakan mana yang utama, ya, mana yang utama. Dan sudah tentunya solat ini, ya, pagi tadi saya dalam majlis Quran ada saya highlight, solat ini, ya, maksudnya apa? Solat ini adalah doa dan dia adalah agama. Maksud solat adalah doa dan juga agama. Sebabnya bila aqimis solah, kita mendirikan doa dan kita mendirikan agama.
Dalam Al-Quran ini, solat ini yang kita punya dalam agama Islam ini dieja dengan sod, lam, waw, ta marbutah. Waw, bukannya sod, lam, alif. Ya, kalau sod, lam, alif, ta marbutah itu merujuk pada solat burung. Burung solat. Tapi solat dia tu tak sama dengan kita lah. Ya. Dia bukan doa, dia bukannya agama. Ya. Tapi solat kita itu maksudnya doa dan agama. Jadi bila kita dirikan solat ni, kita mendirikan agama. Tak solat, ya, kita meruntuhkan tiang agama itu sendiri. Jadi kalau runtuh, kita khawatir nanti bila sampai di akhirat, mana rumah saya yang kata Allah kata diberikan fi tahtihal anhar, ada sungai, ada rumah yang besar, tiba-tiba je tak ada rumah. Mana pergi rumah saya? Rupanya ialah antara sebabnya solat itu tidak diberi perhatian, ya. Jadi itu sebagai panduan kepada semua, sebagai revision kita bersama. Baik, jom kita baca daripada ayat 84 ya dan 85 sebagai pelajaran baru kita, ya. Rabbi zidni ilma, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sama-sama kita baca. Sekejap ya, saya cuba share kejap. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okay. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Sadaqallahul Azim. Surahul Azim, itulah daripada 2 ayat sahaja pada hari ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Ya, sekali lagi Allah menggunakan perkataan wa id akhadna mitsaqakum. Kalau ayat yang sebelum ini minggu lepas, wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ya, Bani Israel. Kali ini Allah terus gantikan dengan kum kepada kamu semua, iaitu apa? Jangan kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu daripada kampung halamanmu. Okey. Minggu lepas kita bincang tentang berbuat baik dengan Allah, ya, beribadah pada Allah dan juga kita berbuat baik dengan ibu ayah, qurba wal yatama wal masakin, orang-orang dalam masyarakat. Ya, bercakap dengan baik, ya, dan juga kita selalu mendirikan solat, zakat dan juga jangan berpaling, ya. Tetapi ada orang berpaling lah, ya, ada orang berpaling, dia bongkak dengan seruan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini Allah bawakan lebih ekstra, ya, lebih besar lagi, iaitu kesan daripada kita beribadah menghambakan diri pada Allah dengan kita berbuat baik dengan ibu ayah dalam rumah, dengan jiran, dengan kawasan kita. Ia menyebabkan kita ada kekuatan untuk melaksanakan la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna dima'akum. Jangan kamu menumpahkan
darah kamu. Darah kamu. Bukan darah orang lain, darah kamu. Pasal bila seorang membunuh seorang yang lain, sebenarnya dia membunuh seluruh manusia. Itu yang Allah beritahu dalam Al-Quran dalam ayat lain. Ya. Dan kalau kita perasan, ayat 84 ini ada kaitan dengan ayat 30. Tuan-tuan perasan tak? Kita dah pernah belajar pada muka surat yang ke-6. Ya. Muka surat ke-6, halaman 6, ayat 30. Ya. Apa Allah cakap? Kisah apabila Allah nak jadikan Adam, ya, malaikat berkata apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan? Malaikat bertanya, adakah engkau nak jadikan pada bumi ini ada orang yang merosakkan dan menumpahkan darah? Kan. Jadi rupanya malaikat sudah mempersoalkan perkara ini kerana, ya, kalau sebahagian mentafsirkan ayat ini kerana bercakap tentang jin yang sudah menduduki bumi yang menumpahkan darah. Kali ini ialah berkaitan dengan satu lagi makhluk, ya, khalifah ini. Adakah dia nak menumpahkan darah? Jadi bila kita lihat perkara ini, kita tahu bahawa seruan Allah pada ayat 84 ini adalah satu perkara yang dipersoalkan malaikat. Pasal malaikat rasakan bahawa makhluk, ya, bernama jin pernah menumpahkan darah. Kalau jadikan manusia, mereka juga ada tendensi untuk menumpahkan darah ataupun membunuhlah, ya, membunuh sebahagian antara satu sama lain. Jadi apa poin dekat sini? Poinnya ialah jika seseorang itu tidak belajar mengajar seperti Nabi Adam, tidak selalu diuji dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belajar daripada halaman 6, maka seseorang itu akan jadi seorang potential, ya, untuk membunuh manusia. Dan membunuh manusia ini tak semestinya kita ambil pisau, kita terus bunuh. Kadang-kadang dia jadi engineer, dia menjadi ketua yang meluluskan projek-projek yang tidak mengikut peraturan Al-Quran. Contohnya, dia kata balak, okey, ambil lah balak macam mana pun. Akhirnya banjir berlaku, dan bila banjir berlaku itu menghanyutkan dan melemaskan ramai orang di dalam masyarakat, dan dia rasa bahawa, bukan saya yang bunuh. Bukan saya yang bunuh. Tapi dia yang meluluskan projek, dialah engineer yang meluluskan sesuatu pekerjaan, dan inilah yang diingatkan oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-84. Ya. Pasal kalau kita ambil pisau, kita pergi bunuh orang tu rasanya macam okeylah, ada orang sanggup buat begitu, memang ada, kan. Bila tak dapat, tak puas hati je, ambil pistol, tembaklah apa sebagainya. Tetapi kita nak kena ingat bahawa bila Allah menyatakan la tasfikuna dima'akum ini, jangan menumpahkan darah, apa sahaja pekerjaan kita ini, kita tidak boleh, ya, tidak boleh untuk menyokong kepada perkara-perkara yang merosakkan ekosistem sehinggakan membunuh orang. Ya. Jadi di situ apa? Contohnya dari segi makanan, ya, dari segi pembangunan, dari segi dasar-dasar polisi dalam sesebuah kepimpinan. Ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Itu sebabnya mengapa perlunya awal pada ayat 83 ini kita jaga dulu hak-hak orang yang berkaitan. Beribadah pada Allah dan juga cakap elok-elok, aqimus solah wa atuz zakah, jangan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menghambakan diri, maka insya-Allah kita tidak mampu ataupun tidak jadi orang yang sanggup terlibat dengan kerja-kerja yang merosakkan. Ya. Merosakkan ataupun yang menyebabkan tumpah darah ini tadi. Yang pertama, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Ya, yang keduanya apa? Jangan mengusir dirimu. Allah menggunakan perkataan apa? Kita tengok dalam bahasa Arabnya, iaitu wa tukhrijuna fariqum minkum min diyarihim. Ya. Jangan kamu mengusir daripada sebahagian kamu daripada negeri mereka sendiri. Mengapa penting perkara ini? Bila seseorang itu sudah berkuasa, ya, dia pergi halau orang lain. Bila seseorang itu sudah ada harta, ya, dia halau orang lain. Malah dalam sebuah keluarga ada je mula-mula suami isteri dah berbaik-baik, tetapi kerana tidak jaga ayat 83, maka kesannya apa? Kau get out daripada rumah ini. Kan? Ada je orang yang kau get out daripada negara ini. Pasal apa? Pasal ada kuasa ataupun ada harta. Ini kita belajar daripada surah Al-Qasas banyak, ya. Apa yang berlaku kepada Firaun dan Qarun di Mesir itu adalah satu lambang kepada menumpahkan darah dan menghalau orang yang tidak geng daripada Mesir ataupun kawasan sendiri. Itu sebabnya nak dihalau je.
kan, nak dihancurkan sahaja mereka itu yang dibuat oleh Firaun, yang dibuat oleh Qarun. Qarun nak tidak indahkan, ya, basically dia tidak indahkan kepada orang lain, walaupun dia kaya boleh membantu orang lain. Jadi dua perkara ini adalah perkara yang perlu kita beri perhatian. Bunuh, ya, merosakkan ekosistem untuk orang hidup dengan menjaga nyawa, dan yang keduanya ialah dia tidak boleh berada di tempat yang sama, dikeluarkan daripada kawasannya, daripada rumah dia, daripada organisasi dia, daripada negerinya, daripada geng dia. Thumma aqrartum, ya, Allah kata apa? Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Padahal kamu dah berikrar, padahal kamu sudah bersaksi bahawa sebenarnya perkara ini tidak layak dibuat oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, yang telah berjanji pada Allah SWT. Siapa kita untuk menghalalkan nyawa seseorang? Pasal nyawa milik Allah. Siapa kita yang boleh kata bahawa ini tempat saya? Kan, awak tak layak, awak get out, kan, awak tak boleh duduk dekat Malaysia contohnya, kan, awak pergi balik, kan. Perkara-perkara itu antara perkara yang kita kena beri perhatian, kan. Dasar pendatang asing contohnya, kan, okey, yang isu tak ada izin ke apa sebagainya, itu kita kena tengok balik sebagai seorang manusia. Kita belum lagi cakap tentang beriman, kita cakap tentang seorang manusia, terutama orang itu memerlukan perlindungan, ya, memerlukan perlindungan. Jadi kita tidak boleh diskriminasi, kan. Kita tak boleh diskriminasi ataupun ada yang kata bahawa alah itu orang luar negara. Orang luar negara itu juga tetap juga ia adalah makhluk ataupun hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat 84, ya. Dengan dua perkara ini, ya, ia menjadikan Bani Israel itu berdisiplin. Tetapi ini jugalah yang dibuat oleh Bani Israel sekarang ini. Di Israel itu mereka selamba je, kan. Nak bunuh orang, pam, begitu je, ya. Kalau dia nak halau tu, halau daripada Palestin itu selamba je. Memang halau maksudnya halau. Kan, tak dibenarkan makan, kalau rasanya tak puas hatinya, boom, tembak sahaja. Perkara itu sebenarnya sudah pun, ya, dipersoalkan oleh para malaikat. Jadi kalau kita fikirkan betul-betul, mengapa Allah benarkan sampai tahap begitu? Sebenarnya Allah memberi kita hidayah. Allah memberi hidayah pada Bani Israel untuk mereka ini jangan jadi orang yang begini. Tanpa hidayah, manusia akan jadi begini, ya. Jadi apakah pelajaran untuk kita? Kalau umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran, tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Dia mudah sahaja untuk membunuh orang lain ataupun merasakan bahawa tak apa, yang meninggal waktu banjir tu nak buat macam mana? Kita rasakan bahawa tak tak kisah, kan. Padahal sebenarnya itu adalah satu perkara besar yang perlu kita perjuangkan. Rasa sepatutnya tidak berlaku lagi pada tahun 2022. Kerana apa? Kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama, dan dah tentunya pada para pemimpin kena tengok balik mengapa sampai jadi begitu, kan? Sampai jadi begitu. Dan yang keduanya, jangan halau orang daripada sesuatu kawasan untuk dia menikmati, ya, keamanan dan juga nikmat untuk akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu istilahnya apa? International relation. Ya, ataupun national relation. Sebelum kita, kalau yang minggu lepas tu kita bercakap tentang individual relation, social, kan? Kita bercakap tentang keluarga, tentang masyarakat, tapi ini cakap tentang sebuah negara. Ya, sebuah negara. Dan itu sebabnya kita bercakap tentang Al-Quran ini lengkap, kerana dia membawa kepada kita pedoman untuk berkomuniti dan juga bernegara. Itu yang ada pada ayat 84. Ayat 85. Kita baca, ya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Dah diambil janji, ya, dah ambil janji kat sini. Tetapi selepas itu kamu membunuh diri kamu sendiri. Apa maksud bunuh diri? Bukan bunuh diri yang maksudnya bunuh diri itu. Bila seseorang itu bunuh salah seorang tanpa hak, ya, mengizinkan seorang meninggal tanpa hak, sebenarnya dia membunuh dirinya sendiri. Sebabnya kalau katakan ada orang meninggal ketika banjir dan kita terlibat dalam membuat polisi-polisi yang tidak benar, sebenarnya orang itu sedang membunuh dirinya sendiri. Sedang membunuh bukan sekadar dirinya tetapi masyarakat, dan itu adalah sebagai satu dosa yang besar. Kita kena ingat perkara tersebut. Itu satu dosa yang besar. Ada yang kata bahawa saya tak terlibat. Dia nak meninggal, nak buat macam mana? Kan? Saya tak terlibat dengan
dengan membunuh dia, saya bukan bawa pisau, saya bukan bawa, tetapi sebenarnya ialah dia mengizinkan perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan pada satu ekosistem dan akhirnya terbunuh ataupun matinya seseorang. Itu yang kita kena jaga betul-betul. Kita khawatir nanti bila pergi ke akhirat nanti, akaun kita tengok, kan? Kalau tak dikira okey. Kalau tak dikira okey. Tapi cuba bayangkan kalau masuk ke akhirat nanti tengok akaun ada bunuh orang. Kan? Ada bunuh orang. Saya rasa tak pernah bunuh orang. Rupa-rupanya kerja di pejabat ya yang meluluskan polisi-polisi yang tidak sepatutnya, ya. Baik. Kemudian yang keduanya, tapi kamu juga waktu khrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kamu ya mengeluarkan, menghalau sebahagian daripada kamu daripada negeri mereka. Ya, Allah nak beritahu, mengingatkan pada Bani Israel bahawa kamu ada buat perkara-perkara ini. Ya, dan kemudian tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Apa maksudnya? Iaitu kamu ini menghalau, kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya, kamu pula saling membantu untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Ini perkara penting. Tuan-tuan, tadi dah halau, satu halau, tapi yang seterusnya Allah ingatkan kamu ini tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kamu menzahirkan, kamu merancang untuk bertolong-tolongan atas dosa dan juga permusuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua nanti kita akan jumpa juga Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ya, wala ta'awanu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Okey, apa maksud ithmi wal 'udwan? Ithim perkara dosa. 'Udwan perkara yang musuh. Isim ini biasanya dikaitkan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang itu mungkin nak buat perkara mungkar, nak buat perkara-perkara yang berjudi apa sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, wal udwan ini adalah hubungan sesama manusia. Ya, permusuhan, dia laga-lagakan. Ini adalah ciri orang-orang yang tidak mengamalkan ayat 83, 84 ataupun istilahnya yang mungkir janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlupa bahawa sebenarnya saya ada janji. Saya ada janji. Contohnya lah anak kan nak pergi sekolah menengah, mak hantar, ayah cakap, kamu janji ya dengan mak, kamu akan belajar bersungguh-sungguh. Kan? Mak pun balik, ayah pun balik. Apa jadi pada anak? Bagi sebahagian anak dia ingat, dia tulis, saya berjanji mak, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Tapi ada anak yang terlupa. Ada anak yang terlupa, dia pergi bertebus kawan dia pergi panjat pagar, dia pergi buat itu, tak pergi kelas. Lepas itu pengetua panggil. Pengetua panggil, kamu buat kes-kes ini, saya akan panggil balik kepada mak ayah kamu dan nak tengok balik aku janji yang telah kamu buat. Apa waktu itu perasaannya? Bergetar gitu. Kan? Bila nak panggil balik mak ayah, nak buat aku janji balik semula. Maka ini janji yang Allah ingatkan. Allah ingatkan itu agar kita jangan sampai kita rasa bahawa saya tak ada janji apa pun dengan Allah, kan? Inilah tanda bahawa kita ini sudah pun berjanji. Dalam surah Al-A'raf Allah nyatakan tentang alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka qalu bala syahidina, kami bersaksi. Janji itu yang di alam roh yang kita dah lupa dah, yang kita terlupa perkara tersebut, Allah ingatkan balik kepada Bani Israel, Allah ingatkan kepada kita untuk ambil pelajaran. Jadi yang pertama apa? Ithim, dosa, dan juga udwan. Ya. Jadi ithim dan udwan ini kita tengok ya, sebenarnya dua perkara ini, apa-apa sahaja dosa, kita tidak boleh tadhaharun ataupun kita zahirkan ataupun kita bantu untuk perkara dosa. Kita tahu perkara tersebut, kan? Tetapi kadang-kadang kita mungkin tak sedar bahawa kadang-kadang kita bukan cakap kita sokong, tapi kita senyap pada perkara dosa yang sedang berlaku dalam sebuah keluarga, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara. Itu juga adalah orang yang tadhaharuna alaihim bil ithim. Contoh macam mana? Contohnya orang ni sedang mengumpat. Dosa kan? Dosa. Kita pun senyapnya. Kita pun dengar layan sekali. Itu maksudnya tadhaharuna alaihim bil ithim. Dia menzahirkan kepadanya perkara dosa. Dia bukannya dia sokong dalam bentuk dia okey jom kita ngumpat. Dia satu. Tetapi dia senyap pun ya, itu dinyatakan sebagai tadhaharun ataupun ta'awan 'alal ithmi wal 'udwan. Allah kata jangan buat. Kalau dalam masyarakat dalam peringkat negeri, negara, ada orang yang terlibat dengan rasuah, kita kata tak apalah, senyap je lah, nak buat macam mana?
Perkataan-perkataan itu menandakan apa? Kita adalah orang yang menyokong kepada isim tersebut. Pasal kita kena buat bising. Kita kena paling kurang kalau dalam hadis Nabi itu marra'a munkaran, dia kena kalau nampak kemungkaran itu dengan kuasa, dengan lisan dan juga dengan hati. Hati paling lemah sekali. Tak boleh pula kita tak apalah, lah sikit je. Perkara sikit-sikit itulah yang menyebabkan akhirnya kita get used. Ya, kita biasa dengan perkara tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, udwan. Kan? Perkara kesatuan dalam masyarakat, dalam sebuah keluarga, perkara itu penting. Apa saja yang melaga-lagakan sesama manusia, itu tidak dibenarkan. Kita jangan sokong. Ya, itu sebabnya kalau katakan dalam satu organisasi itu, orang ni cakap gini, orang cakap gini, bila kita melaga-lagakan dua kumpulan, nak menunjukkan kita hero, ya, itu juga adalah apa yang berlaku oleh Bani Israel. Dia nak nampakkan bahawa dia hero. Ya, dia hero, jadi dia lagakan dengan Nabi, dengan orang beriman, dengan orang itu, dengan orang ini. Itu tidak dibenarkan. Jadi ayat ini panjang kerana ia adalah satu fenomena sosial, fenomena masyarakat. Ya, dia boleh berlaku. Yang boleh berlaku dalam rumah, boleh berlaku di dalam masyarakat. Okey. Seterusnya, ya, wa in yatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ya, iaitu apa? Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu. Ya. Jadi ini kalau dalam peperangan, ya, menjadi kita tebus orang yang ditawan itu berbanding dengan kita mengusir mereka. Tebus itu lebih digalakkan berbanding dengan mengusir mereka daripada negeri itu. Pasal kau ni orang bukan Islam, get out daripada negara ini. Tidak. Itu bukan kaedah di dalam Al-Quran. Kita kena faham perkara itu. Kadang-kadang ada yang cakap, oh pasal kita ni nak jaga iman kita tak naklah orang bukan Islam dalam negara kita. Kan? Ada orang yang berfahaman ekstrim begitu. Kita dalam sejarah Nabi okey. Dengan orang Yahudi, orang Nasrani di Madinah itu okey je. Hidup bahagia. Kan? Kecuali orang Yahudi, Bani Quraizah ataupun Mustalik apa sebagainya itu, mereka itu tidak mematuhi janji, akhirnya Nabi usir mereka kerana mereka khianat kepada negara. Ya, tetapi sebelum itu diberikan peringatan, diberikan perjanjian piagam Madinah. Kerana apa? Kerana Islam adalah agama yang melindungi semua agama. Bukan kita membenarkan semua agama, melindungi, memberi hak untuk mereka beragama. Kita tak ada paksaan. Itu penting, ya. Itu kita perlu faham secara jelas. Baik. Jadi kita berhenti sampai sini dulu. Ya. Saya buka dulu kepada sebarang persoalan ataupun sebarang komentar sebelum saya ambil lagi bahagian yang seterusnya lah, ya, di bahagian sini, ya, terus sampai ke hujung. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya macam masih terfikir-fikir yang kita bincangkan Bani Israel ni adalah pengikut Nabi Musa kan Ustaz? Ya. Dan Nabi Musa membawa Islam masa tu kan? Maknanya dia orang Bani Israel ni dikategorikan sebagai orang Islam lah Ustaz, ya? Betul. Alhamdulillah. Maknanya macam kita lah, umat Nabi Muhammad memeluk Islam, tapi di dalam tu ada yang fasik, ada yang tak ikut ajaran, ada yang tersempang, macam itulah. Betul Ustaz saya? Betul. Amat tepat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu adalah satu kefahaman yang amat jelas. Alhamdulillah, tahniah, ya, dan juga kepada semua. Padahal sebenarnya saya pun faham benda-benda ni pun tak berapa lama. Baru saja bila mengkaji Al-Quran, bila dengar belajar dan sebagainya, baru faham. Sebenarnya kisah Nabi Musa ini kita boleh bahagikan kepada berapa, ya? Kita bahagikan kepada 3 bahagian lah. Ya, satu ialah kehidupan dia sebelum jadi nabi. Sebelum jadi nabi itu sekitar umur 40 tahun ke bawah. Ya, daripada lahir itu sampailah dia dia berada di istana Firaun, kemudian dia lari pergi ke Madian, bina keluarga, kerja 10 tahun, patah balik ke Mesir. Itu bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah Nabi Musa berdakwah kepada Firaun. Berdakwah kepada Firaun, pada Haman, ya, dengan tukang sihirnya, kemudian akhirnya dibenamkan ataupun dilemaskan Firaun dengan tentera-tenteranya di laut dan selesai. Itu bahagian kedua, iaitu dakwah Nabi Musa kepada orang-orang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah SWT. Tapi selepas itu
dalam masa yang sama sebenarnya ada sahabat Bani Israel sekitar 600,000 orang di dekat Mesir itu, tapi bila dah menyeberang laut tersebut selepas terbelah laut, maka itu adalah fasa seterusnya Nabi Musa mendidik mereka ini. Mereka ni orang Islam, ya, orang Islam, orang beriman, ya, tetapi perangai macam-macam lah. Macam Nabi, musyrik itu di Mekah banyak, kemudian bila dah berhijrah ke Madinah itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, tapi termasuk juga orang-orang yang munafik, fasik, macam-macam jenis orang lah, ya. Dan itulah yang dibuat. Kalau dalam surah Al-Baqarah yang kita sedang baca sekarang ini adalah peringatan daripada Nabi Musa kepada orang Islam pada zaman itu, namanya Bani Israel. Itu sebabnya mesejnya itu pun untuk kita. Pasal Nabi Musa pada Bani Israel, Nabi Muhammad kepada kita umat Islam seluruh dunia yang ada. Ya. Terima kasih Ustaz. Cuma Ustaz, bila Ustaz kata tu saya pun memahami minggu lepas punya kelas lah, dan macam saya, sebenarnya ni selama ni saya duk ingat Bani Israel macam kita kat Palestin tu, bukan orang Islam. So alhamdulillah lah, betul lah saya. Ya. Okay. Alhamdulillah Ustaz. Yang ini Bani Israel, ya, ini bukan Israel. Kalau negara Israel yang ada tu, itu memanglah orang Yahudi yang bukan Islam. Bukan Islam. Dia Yahudi, ya, tapi ini Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan daripada Nabi Yaqub, kan. Terus nama lain bagi nama Nabi Yaqub ini adalah Israel. Itu sebabnya kita negara Israel itu sebenarnya merujuk pada Nabi Yaqub alaihissalam, kan, cucu kepada Nabi Ibrahim. So itu susu galonya. Dan kalau kita rasa saya benci betul lah pada Bani Israel, bawa bertenang. Bani Israel tu lebih kurang kita jugalah. Kalau kita benci perangai dia tu, sebenarnya kita kena benci juga perangai yang tak bagus dalam diri umat Islam. Tapi kalau bagus Bani Israel, ada yang bagus, kan. Di kalangan pengikut Nabi macam Nabi Harun. Nabi Harun adalah Bani Israel. Nabi Musa Bani Israel, kan. Jadi mereka Nabi pula tu. Jadi kita yang baik dalam umat itu kita ambil, kita contohi. Yang tak baik kita ambil sebagai sempadan. Bukan sekadar mereka buat perangai. Sebenarnya kita pun, sebabnya mengapa tidak ada surah Musa, ya, pasal di sebalik Musa itu adalah Bani Israel. Jadi 32 surah bercerita tentang kisah Bani Israel ini untuk memberitahu kepada kita umat Nabi Muhammad jangan jadi perangai yang teruk seperti Bani Israel, ya. Baik. Okey, jadi kita ambil seterusnya soalan ke ataupun komentar lain sebelum kita ambil bahagian akhir sebelum kita tamat pada hari ini. Ada lagi 1-2 soalan ke nak bertanya di Zoom? Tak ada, ya. Okey, kalau tak ada saya habiskan dulu. Kemudian nanti kalau ada soalan di hujung nanti ada masa kita sambung balik. Baik, kita pergi pada ayat 85, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kamu ini beriman kepada sebahagian daripada kitab dan mengkufuri sebahagian daripadanya? Kan. Jadi sebenarnya rupa-rupanya orang-orang yang membantu dalam menghalau orang, membunuh orang ataupun buat dosa, bantu orang buat dosa dan juga pemusuhan, itu tandanya orang itu beriman sebahagian kepada kitab dan tak beriman pada yang lainnya. Besar, kan? Besar. Dia hanya ambil mana yang dia nak sahaja, dia buang apa yang dia tak nak. Kalau katakan kalau saya bunuh orang saya dapat harta, okey, yang ini saya ambil. Jadi dia tinggalkan ajaran daripada kitab tersebut. Ini yang berlaku kepada apa istilahnya memilih, ya, memilih. Bani Israel ini dia ada dia punya cara berfikir dia ialah dia pilih-pilih peraturan. Mana yang dia suka dia ambil, tak suka dia tak. Ya. Bagus tak bagus? Sudah tentu tak bagus. Dan perangai itu juga boleh masuk dalam diri kita kalau kita tidak betul-betul jaga ayat 83, 84 bahawa sebenarnya kita setiap hari kita ini berjanji. Selagi kita diberi nafas, itu maksudnya kita berjanji dengan Allah SWT. Dan bila kita berjanji, perlu ditepati. Kalau mungkir, maka kesannya ialah kita tidak dapat janji daripada Allah. Allah kata, okey, sila kamu jaga janji ini, Allah beri syurga, Allah berikan segala-gala yang baik ini, perjuangan kamu nak jaga janji ini. Tapi kalau kamu mungkir janji, habis. Ya, di dunia habis, di akhirat lagilah Allah nyatakan nanti
di ujung ayat 85 ini, ya. Jadi afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ini penting kita beri perhatian pasal apa? Satu ialah ada orang yang dia beriman kepada kitab, ya, tetapi dia tidak faham kepada kitab tersebut. Itu juga beriman sebahagian, dia baca-baca tapi dia tak faham. Satu. Yang keduanya ialah dia faham. Ya, dia faham tetapi dia ambil mana yang suka, yang tak suka dia get out. Kan? Ataupun dia mana yang sokong dia tu, okey, dia cakap, dia umumkan. Yang dia tak suka ataupun kacau dia punya diri dia ke, interest dia ke, ataupun geng dia, dia akan padam ataupun dia sembunyikan, ya, ataupun dia tidak mahu perjuangkan. Itu yang dimaksudkan dengan afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi itu penting. Mengapa kita cuba program tadabbur dengan soalan ke, My Quran Time ke, tuan-tuan belajar Al-Quran ini complete. Pasal kalau kita tak belajar complete, akhirnya macam mana kita nak tahu bahawa kita sebenarnya beriman 100% kepada Al-Quran. Ya, kita dah bincang pada minggu lepas kan, ada orang yang dia tak tahu isi Quran, kemudian dia kata amani. Oh, okey, dia berangan-angan dan dia teka-teka je. Oh, dalam surah Al-Ankabut cerita pasal labah-labah kot, agar kita jadilah Spiderman. Oh, contohnya kan. Tak adalah orang cakap gitu kan, tapi pointnya ialah kita tak boleh teka-teka dengan apa kandungan daripada Alkitab. Dan tuan-tuan mengambil inisiatif, ya, mujahadah, sabar, belajar Al-Quran ini tough, memang tough, tetapi nanti bila sampai di akhirat nanti insya-Allah, ya, dia adalah satu perkara yang berbaloi. Okey, baik. Dan kemudian sambungan, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Okey, apa kesannya bila kita ambil sebahagian-sebahagian ni, ya, mencelup-celup ini, Allah kata apa? Iaitu patukah kamu, ya, ini Allah kata yang tadilah, ya, patukah kamu hanya percaya sebahagian kitab Taurat atau mengingkari sebahagiannya untuk konteks Bani Israel. Tapi dalam konteks kita ni Quran lah, ya. Dan Bani Israel ini bila dia ambil full Taurat, akhirnya dia kena percaya Quran. Bila kita ambil full Quran, kita akan percaya Taurat. Sama, kan? Tapi bila ambil sebahagian-bahagian, itu yang dipilih-pilih. Baik. Allah kata apa? Maka tiadalah balasan bagi orang yang buat demikian itu dari antara kamu selain kehinaan, khizyun. Ya, perkataan Allah cakap apa? Ganjaran bagi orang yang buat begini, dia buat ini tak sedar. Yaf'alu ni buat benda yang tak sedar. Kita sedar tak tuan-tuan? Saya pun tak sedar dulu bahawa sebenarnya baca Yasin tak faham 30 tahun rasa okey. Kan? Baca surah Baqarah ataupun baca surah Luqman ke, tak faham, tak amal, rasa macam okey kot. Yang penting saya Islam. Kan? Itu sebenarnya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kan? Kamu beriman sebahagian, yang lainnya kamu kufur. Kufur itu tak semestinya kita kata oh saya tak percaya. Bukan cakap begitu. Tetapi kita mengambilnya sebagai tidak penting. Ya, kalau kita beriman, kalau beriman pada Allah, kita ambil Allah itu segala-gala pasal Allah yang betul kita percaya. Tak ada pula saya percaya pada Allah ni beri rezeki, yang bab yang ini saya tak percaya, tak boleh. Kan? Itu tak boleh, kufur. Lawan iman itu adalah kufur. Mengambil enteng perkara tersebut. Okey. Baik, jadi ganjaran ataupun balasan, ya, Allah cakap di dunia ini lagi dia akan dapat khizyun. Apa maksud khizyun? Kehinaan. Itu sebabnya umat Islam sekarang tuan-tuan hina, ya, dihinakan, dipandang rendah berbanding dengan ketika Spanyol 800 tahun, ketika Bani Umayyah, Abbasiyah, ketika zaman Rasulullah, ya, sebelum itu pandang hina, ya, tapi lepas itu bawa Quran 23 tahun naik, ya, naik. Madinah Al-Munawwarah itu orang dah lepas 13 tahun saja orang dah pandang Nabi ini sebagai pemimpin. Ya, orang respect, orang tahu bahawa kerajaan 800 tahun di Spanyol itu orang Kristian, Yahudi, mereka belajar daripada Europe datang ke Spain, belajar di Baghdad, kan begitu kan? Umat Islam naik. Tetapi bila ambil sebahagian-sebahagian, bila dah 800 tahun, biasalah tuan-tuan, bila dah comfort zone tu tak baca Quran, tak nak ambil Quran, samalah. Dia membunuh orang, apa lagi dia buat? Dia halau orang, kemudian dia bantu perkara dosa kepada perkara yang pemusuhan, jatuh umat Islam. 1924 jatuh umat Islam, terus habis. Ya, sekarang tahun 2022, dah hampir 100 tahun. Kita ini tidak ada negara Islam tu, dia macam gitu-gitu je lah. Kan? Gitu-gitu je. Ya. Mengapa? Kerana ia ada kaitan dengan ayat ini. Wa yaumal qiyamah, ya. Dan hari kiamat apa jadi? Yuradduna ila asyaddil azab, ya. Dia akan ditolak mereka ke dalam azab siksa yang amat berat. Di dunia dah hina, kan? Di dunia dah kena hina,
ya, tidak cemerlang, dihenyak, dipandang kecil, ya. Orang pandang negara Islam, ya, Malaysia ni okeylah juga kan, tapi kalau pandang banyak negara-negara yang lain, dan orang menganggap sekarang pun orang anggap negara Islam, Malaysia, dengan rasuah apa sebagainya, kita pun alamak, mengapa jadi begitu? Rupa-rupanya ialah ayat 83 minggu lepas, ayat 84, ayat 85 ni menerangkan mengapa umat Islam boom jatuh sekarang, dan boleh tak kita bangkit? Sebenarnya boleh bangkit. Kita dah hampir 100 tahun, kan. 100 tahun ni dia akan berlaku islah tajdid. Dan harapnya tajdid ni bukan seorang, ya. Perbincangan ulama bukan seorang. Dia mesti ramai-ramai membuat pembaharuan, dan pembaharuan tu macam mana? Kaedah daripada Nabi di Mekah itu ialah, kalau dalam surah Al-Ankabut Allah cakap tilawah Al-Quran, solat. Tilawah Al-Quran, solat. Sehingga kita meletakkan wala zikrullahi akbar, iaitu kita membesarkan Allah betul-betul dalam diri kita. Tuan-tuan, setiap orang, ahli keluarga kita ni, maka Allah akan beri balik kemuliaan. Allah akan beri balik pertolongan. Dan bila Allah beri pertolongan ni senang je, kan? Zaman Nabi tu kan, bila Allah beri pertolongan tu, okey je, Nabi menang dekat Madinah, menang kat situ, menang kat sini. Pasal Allah nak bantu kerana kita beriman dengan sebenar-benarnya. Dan kita doakan, ya, kita doakan usaha sekarang ini, ya, kalau di Quran Time tu kita dah muka surat 402, kan, tinggal 200 muka surat. Harapnya kalau tuan-tuan tertinggal ke ataupun baru bermula, it's okay, kan, it's okay. Tetapi ideanya apa? Teruskan mencari Quran yang sempurna, Quran yang komplit, yang siapa nak faham, kita faham. Yang kita faham, yang bukan kita outsource kepada ustaz ke, kita outsource kepada orang yang itu tak apalah, mereka faham secara mendalam. Kita at least kita tahulah satu muka surat ini, okey, ini perjanjian ini, okey, rupa-rupanya penting. Kalau saya janji dengan dulu kan kita ada Melaka dengan Siam contohnya, berjanji, maka yang ini backup yang ini backup yang ini. Bila kita berjanji dengan Allah, siapa backup kita? Allah backup kita, kan? Kita jaga janji kita dengan Allah, Allah backup kita. Tapi kalau kita tak ikut janji, apa jadi? Allah biarkan kita je. Itu namanya khizyun. Ya, yang kita tengok tadi, khizyun. Illa khizyun. Dihina oleh di dunia ini, fil hayatid dunya. Dekat dunia lagi dah dihina. Kan? Kita ni sebenarnya lebih mulia lagi apabila Allah tolong. Syaratnya Allah tolong. Tapi kalau Allah tak tolong tu, kita kena, kan, ini tenyih-tenyih dengan US lah, dengan negara-negara lain, ataupun sesama sendiri pun ditenyih sesama sendiri. Kerana ianya bergantung kepada keimanan kepada kitab, ya, dan keimanan pada kitab itu diterjemahkan oleh akhlak pada ayat 83 84 sebentar tadi, ya. Jadi alhamdulillah, ya, kita sudah pun selesai 2 ayat, dan saya harap tuan-tuan semua jelas, ya, isi kandungannya. Dan saya buka kepada sebarang persoalan tambahan sebelum kita beredar ataupun bersurah, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni saya nak tanya mengenai Al-Fatuk Minu ni kan, yang dia bagi tahu pasal kita memilih ayat-ayat Al-Quran ni yang tertentu saja kan. Yep. Contoh amalan-amalan yang biasa kita baca, contohlah amalan doa-doa ke apa-apa ke, yang macam tu macam mana pula Ustaz? Biasanya macam dengan yang bagi tahu pasal contoh amalan pelaris perniagaan ni kan, ada juga ustaz-ustaz bagi tahu amalan macam tu, amalan-amalan yang daripada ayat-ayat Quran ni. Macam mana pula mengenai ayat macam tu Ustaz? Kita boleh amalkan ke macam mana? Okey, terima kasih soalan. Boleh tak saya amalkan ayat-ayat tertentu, ya, ayat-ayat tertentu? Jawapannya ialah beramal okey. Alhamdulillah, kalau katakan apa yang diamalkan itu betul, isi ilmunya, teruskan. Ya. Dia bila dinyatakan afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd ini, maksudnya apa? Ialah kita beramal dengan ayat-ayat tertentu, ayat lain kita tak pun beramal ataupun tidak beriman. Ini kat situ istilahnya iman, ya. Maksudnya apa? Saya sembahyang duha, kan? Untuk apa? Murah rezeki. Tapi sembahyang subuh dia tak sembahyang, kan? Ataupun dia ambil lewat pukul 7 baru sembahyang. Itu maksudnya dia ambil sebahagiannya, dia kufur kepada sebahagiannya. Dia kena ambil semuanya itu. Bila cakap tentang beramal, biasa dalam tradisi Melayu ni, beramal ni kita baca banyak kali dan menghafaz, kan.
kita tulis, kita selalu baca. Sebenarnya bila cakap tentang beramal ini tuan-tuan ya, kalau kita boleh hafal baca setiap masa itu lagi bagus kan. Tapi kita ni bukan, kalau saya bukan hafiz Quran. Jadi yang pentingnya ialah kita tahu apa isinya, ya, apa ilmunya untuk kita amalkan. Jadi pada waktu sembahyang subuh, okey, saya ambil penting sembahyang subuh. Waktu sembahyang duha, penting untuk dimudahkan urusan rezeki saya. Tapi adakah sembahyang subuh itu saya tak perlu beri perhatian? Penting juga, kerana itu juga adalah seruan daripada Allah, malah wajib pula tu untuk memudahkan urusan saya dalam hidup, bukan sekadar pasal rezeki tetapi hubungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali balik pada soalan tadi, kalau ada amalan-amalan yang disuruh baca itu, baca tak ada masalah kalau ianya bertepatan dengan Quran, dengan sunnah kefahamannya, tetapi jangan tinggalkan yang lain. Kalau yang lain tu kita tak sempat baca banyak kali, contohlah kan, ada orang dia suka sangat surah Yasin, dia baca setiap hari surah Yasin, silakan. Tetapi jangan sampai surah Taghabun dia tak tahu langsung isinya. Yang itu silap. Yang itu silap. Sehingga kan nanti bila dia ada masalah dalam keluarga ke apa ke, dia baca surah Yasin juga. Padahal jawapan ada dekat surah Taghabun. Ya. Jadi di situlah kita doa pada Allah SWT, bukanlah overnight, hari ni, besok terus kita dapat cover 30 juzuk kan. Tetapi kita kena ada niat bahawa ya Allah, saya nak beriman komplit dan saya nak belajar komplit, ya, sempurna. Walaupun usia saya sempat ke tak sempat, itu Allah tentukan. Tapi kita tak adalah bila kita dia isu tentang afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd ini ialah kadang-kadang kita tak sempat belajar surah Taghabun kan, kita pun buat silap lah, ya. Kemudian ada orang ingatkan, kita kena rujuk surah Taghabun sebagai solusi masalah kita. Aku tak nak lah, aku tak nak lah, aku tak faham, aku tak ada kot dalam Quran, mana ada. Kita jangan cakap begitu. Kalau kita tak tahu tu, kita senyap dulu, okey, kita belajar lagi, ya. Pasal apa? Walaupun kita dah tadabbur sesuatu ayat, kita ulang balik tadabbur macam ni kan. Saya dah tadabbur ni rasanya, kalau ikut My Quran Time, Majlis Quran, kalau tadabbur dengan soalan ni round 3 ni. Round 3. Kan, itu belum lagi program-program yang ambil sikit-sikit ayat Quran. Tetapi ayat Quran dia seperti lautan. Kita dah terjun dalam lautan tersebut, dapat air sejuk best, kita keluar balik, terjun balik tempat yang sama, kita tidak akan dapat butiran air yang sama. Ya, maksudnya kita pergi pada ayat yang sama, exactly yang sama, ilmu yang ada padanya itu berbeza. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Dia menjadi syifa. Dia menjadi penawar, menjadi peringatan yang sentiasa dinamik ikut pada masa keperluan kita. Ya. Jadi harap membantu sebentar tadi, ya, soalannya untuk kita beramal, ada amalan bagus, ya, tapi jangan yang perkara-perkara yang tak diajarkan itu kita pun tak apalah, tinggalkan, teruskan pencarian. Saya cadangkan semua, ya, kalau sempat habis 30 juzuk tadabbur dengan soalan ni, habiskan. Tak habis, pergi cari lagi kelas lain. Tapi kena ada structure. Paling kurang setiap ayat yang kita ada dalam Quran ini, minimum sekali dalam hidup kita ni, kita pernah tadabbur. Kita pernah tadabbur. Pasal Allah kata, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Al-Quran itu komplit, ya. Bukan suka tadabbur ayat 1000 dinar sahaja, Fatihah saja, tak. Allah kata Al-Quran. Jadi kita kena ada niat. Saya kalau boleh nak tadabbur setiap ayat ini, ikutlah My Quran Time ke, semak balik ke dengan cikgu ke apa ke. Moga-moga Allah izinkan ianya berlaku. Tak adalah kita ditanya balik di hadapan Allah, ada 604 muka surat je tapi tak habis-habis sepanjang hidup. Buat apa hidup? Tak naklah jadi begitu kan. Allahuakbar. Baik, kita berada di penghujung. Kita ada satu lagi soalan kalau ada. Silakan. Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Ya, saya ucapkan penghargaan kepada semua yang konsisten, ya, berada di online. Kita ada 149, ya, dan juga di Facebook dan juga di Zoom kita ada berapa tu, ya? 104, ya. So lebih kurang 200 setengah pada hari ini, dan mungkin ada yang bercuti, ada yang masih lagi dalam perjalanan tak sempat ikut pada hari ini. Kita doakan pada minggu depan, ya, dapat. Dan bagi tuan-tuan yang ingin mengikuti kelas ulang kaji nota juzuk yang kedua, besok malam ada,
ya. Kita akan tengok satu muka surat itu sekitar 4-5 minit, ya. Apakah ringkasan ataupun ulang kaji juz yang kedua itu. InsyaAllah besok kita akan lihat lagi 5 muka surat. Moga-moga itu adalah yang speed reading, speed ulang kaji, ya, speed review. Tapi yang kita ikut tadabbur dengan soalan ni, kita ambil lebih detail sedikit agar kita faham apa yang ada, dan moga-moga Allah terus bukakan pintu hati kita. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Moga Allah bukakan pintu hikmah kepada kita dari masa ke semasa. Allah berkati malam kita ini, ya, tidur dengan kalam ilahi, esok bangun awal untuk tahajud, untuk solat subuh kita, insya-Allah. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.